cabaran yang cukup besar buat skuad kebangsaan. Dengan begitu pantas saya nak dapatkan prediction sedikit, mungkin skor saja. Zakwan? Saya mungkin jaringan 3-0. 3-0 untuk Malaysia. Razman? 5-0. 5-0. Iza? Lambat je. Saya rasa sama juga lah kot macam dekat Laos 3-0. 3-0 juga. Baiklah, tanpa membazirkan masa, kita terus bersama dengan pengulas anda, Wan Khairil Azwar serta Asmaul Bakiri dan juga pengulas bahasa Inggeris Des Kokil. Arif Kos dan juga Faisal Alif. Seperti biasa, nyanyian lagu kebangsaan untuk kedua-dua negara. Kau makan diri sendiri. Iman kepada Tuhan. Doda madu. Nasional berbicara pada malam ini. Ini merupakan pertempuran yang ke-10 di antara kedua negara sejak 2008 dengan 5 pertemuan terakhir yang menyaksikan kemenangan yang diraih Malaysia untuk kesemua pertemuan. Kita telah meski dengan hanya satu saja yang dilakukan masuk Faisal Alif ya untuk mengganti dia keluarkan yang ni contoh ini dan itu pastinya akan memberikan sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Adakah suapan bola yang dimahukan oleh Ronald Ini main pada luar sekolah tempoh hari di mana nampakkan peluang semangat dalam perjalanan selepas kali terakhir. Tapi Romel tetap mencarikan gol untuk Malaysia ketika pertemuan menaklukkan pada tahun yang lalu. Keamanan yang dikeroyok oleh Isa Darwish dari UAE akan dibantu oleh Ali Said Rashid dan juga Sultan Saleh juga datangnya dari UAE yang terpaskan Tiongkok dan antara pemain yang paling berpengaruh untuk Songlau ini berpacang kompak dengan
dengan pemain berusia 24 tahun itu, antara pemain-pemain yang senior bersama skuad kebangsaan Laos ini, sampai Kinawan Sermani. Sambil kita lihat pula dengan dua kali saja yang dapat dilihat untuk kehadiran mereka di Bukit Jalil ini dengan kehadiran memberikan Songdele Pak Wing Se di bahagian pertahanan. Pemain berusia 21 tahun itu yang antara perubahan yang berlaku untuk Laos pada malam ini. Kerana jika kita lihat kembali umur memberikan pemain-pemain Laos yang paling berumur adalah Kinawan Sermani yang berusia 25 tahun di samping Bumpakan Dongkong berusia 24 tahun. Saya di meja kelas Khairil Azwar bersama Ismail Bakiri untuk analisis dengan lebih terperinci. Adakah tiga mata yang mudah untuk Malaysia ataupun ada sesuatu yang berliku nanti mereka pada malam ini? Ya, Azwar, untuk kita melihat apa yang akan berlaku seharusnya dalam beberapa perkara yang perlu kita juga lihat. Mendapatkan kemenangan pada malam ini, tambahan mata 3 jaringan, tambahan mata untuk mengubah sedikit faktor tumpul point ranking, dan itu membawa kepada perlawanan malam ini. Ya, kita menang 3-0 pada perlawanan di tempat lawan. Balik ke Bukit Jalil, satu perkara yang perlu diselesaikan, mendapatkan kemenangan dan jaringan yang memuaskan. Memulakan Malaysia memulakan aksi dari kiri ke kanan, skrin anda dengan serba kuning. Respon kau tu patut kena sini. Budak-budak ni Sisi Home buat silap. negara sambil Laos serba merah. Perkara yang dilakukan oleh Peter Klamowski membawa masa Faisal Alim. Kedudukannya yang mungkin dilihat akan lebih bebas untuk bergerak. Peranan yang berbeza, kita melihat Faisal yang dulu mungkin lebih banyak kita melihat beliau di bahagian sisi sebagai pemain sayap kiri maupun kanan. Peranan yang sedikit berubah kerana kita mengetahui juga kemampuan teknikal apabila bola berada di kaki Faisal juga cukup baik. Ya, betul. Kekuatan kelebihan ketika Faisal masuk dalam kawasan kecil. Cik dari yang semua bola pantas hantaran, boleh melakukan pergerakan untuk tembus di kawasan pertahanan, dan dia dah menjadikan gol untuk membuktikan 673 hari menunggu peluang itu. Dan ini memberikan peluang sekali lagi, dan berterima kasih kepada Peter kerana memulakan starting kesebelasan utama pada malam ini. Pas kali terakhir beliau mencipta momen yang terindah untuk pasukan negara di kandang Shah pada tahun lalu. Beliau kembali menemui sentuhan jaringan di peringkat antarabangsa. Kekalahan 3-0 di Vietnam. Hantaran ke depan yang cukup baik untuk Arifana, namun kedudukan yang lebih pantas di situ daripada penjaga Laos, iaitu Lok Patik yang baru berusia 19 tahun. Main yang beraksi di klub negaranya Ekstra. Okey, gambaran awal kita dah nampak antara terus di bahagian attacking. Itu yang lebih penting untuk permulaan awal 0 ke 15 minit ini, untuk kita settle down ataupun menguasai perlawanan, dan ada jaringan yang perlu kita lakukan. Rahman Tapasut, pemain pertahanan yang berusia 17 tahun, direhatkan untuk memberikan ruang kepada Songdele Pak Yang Se. Keringkan Jamal Tongkang Sabah, antara pemain yang beraksi di luar negara Laos, masih sama klub Vietnam. Kita doa Tanhua gerakan dapat dari Bumpakan Dongkong, terus mata ke depan
Dan cuba cukup baik juga oleh Kobilon. Letakkan saja badannya untuk menghalang larian itu daripada diteruskan. Dia kita tidak boleh pandang mudah. Biarkan pemain Ujesi bertugas sini. Itu pasukan mereka macam kerana di antara pemain yang menjadi target man di dalam kawasan attacking. Ada kekuatan untuk membuat larian pantas, ada kekuatan untuk mencuba ke arah Shihan. Kita perlu melihat setiap kali hantaran ataupun penguasaan pemain-pemain Lau perlu lihat dari atas pemain ini. Cuba untuk mendapatkan Faisal. Taib Chun dari Korea Selatan. Dan itulah mungkin Romy Morales. Ruang percuma. Keputusan dapat dilakukan oleh klub lapak. Kita sebelah mana? Bukan ni. Itu macam ni. Yang paling jauh mana? Percubaan pertama daripada Malaysia datangnya daripada Romy Morales. Ya, ini yang kita perlu menekan. Seterusnya menang bola. Morales juga telah melakukan satu umpan tepat ke arah United Gol. Sekurang-kurangnya pergerakan ini membantu kita mendapatkan sepakan penjuru. Penjuru pertama daripada Arif Aiman. Laporan kepada Fapo Sultan daripada Arif Aikal. Terus dikeluarkan di situ. Saya anda kita pula macam ni kata kan. Biasa kau tengok je. Ya. Sebelum ni dah berjalan. Cuma Masih lagi berhati-hati. Dan untuk pasukan Laos, kalau kita lihat ada 2-3 kesilapan kecil yang mereka lakukan yang menyebabkan mungkin yang terakhir adalah Morsi Romy Morales. Dan juga pertahanan mereka dapat fokus yang lebih baik ketika mereka bertahan untuk tidak memberikan lebih banyak ruang kepada pemain-pemain pasukan Malaysia. Cakap mengenai Romy Morales dalam aksi perlawanan lepas, walaupun beliau mempunyai terlalu banyak peluang tetapi mungkin tiada rezeki beliau pada malam itu. Lihat saja pada aksi separuh masa yang pertama, beliau sememangnya boleh mendapatkan hat-trick. Dan sememangnya malam ini beliau mengharapkan sekurang-kurangnya satu gol dapat dilakukan untuk memberikan kegembiraan buat diri beliau dan juga seluruh rakyat Malaysia. Baik, kawalan daripada Dion Cruz mendolak ke dalam kawasan kotak penalti. Romy Morales berusaha keras namun sentuhan Dia rajin, tapi dia finishing dia tak good. dengan penjaga gol yang keluar untuk menangkap bola. Dia banyak buat kacau. Lagi kita lihat bagaimana satu pergerakan yang begitu baik yang dimulakan oleh Dion Cruz. Beliau mengumpan bola di bahagian tengah. Kita lihat satu sentuhan yang kurang baik yang dilakukan oleh Romeo, walaupun ada tekanan yang diberikan oleh pemain pertahanan pasukan Laos, tapi mungkin first touch yang kurang baik yang menyebabkan beliau hilang bola sebentar tadi. Kobilon pendek untuk Afiq Fazail. Dominic Tan. Tercari-cari ruang yang kosong. Mendapatkan semula Kobilon. Faisal Halim sudah pun melakukan larian. Sedang dikawal rapat oleh Sony Faisal. Atas keluarkan Laos main ini. Akad ini nampaknya warga Malaysia mengawal tetapi lagi cubaan yang segera percubaan itu yang mampu untuk mengguncang di pasal kerana mereka pada ini melakukan dari pertahanan mereka ada 5 pemain dan 4 midfield. Dion Cruz di situ. Clearance tidak baik yang gagal dilakukan. Sekali lagi Laos terselamat daripada situasi yang berbahaya dan hanya tolakan ke depan saja yang tenang. Jentu Dikawal di situ oleh Faris Aikal. Cruz mengintarakan dalam kawasan kotak penalti. Hantaran itu mudah untuk dikeluarkan namun hanya sampai pada Noah Laila. Ubaidullah untuk Faisal Halim. Ini Faisal Halim. Kombinasi sebentar tadi hantaran ke Faisal tidak berjaya.
Sekali lagi berjaya mendapatkan semula penguasaan. Ini semua positif kerana apabila Malaysia kehilangan bola, terus pressing dan berjaya mendapatkan semula Ya, bola. memang betul Azudin. Itulah yang dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia. Ketika mereka hilang bola, mereka cepat tidak memberikan lebih banyak ruang kepada pemain pasukan Laos untuk bergerak. Kerana kita tahu mereka boleh melakukan counter attack saja dan bola berada di tengah, dan sebabkan itulah pemain pasukan kita cepat untuk menutup ruang dan mencuri bola di kaki pemain pasukan Laos. Ada kekasaan tiga orang. pemain Laos ke atas Arif Aiman dan pengadil telah pun memberikan sepakan percuma. Kita lihat sekali lagi Rudy. Ya, satu pergerakan mungkin Arif Aiman bermain 1-2 antara beliau dan juga Afiq Fazai, tapi ada dua pemain yang memberikan tekanan dan menyebabkan adanya satu fall di situ sebentar tadi. Ya, Chantal Rixi dan juga Danoff, dua pemain midfield tengah Laos yang mengawal ketat pergerakan Arif Aiman sebentar tadi. Dan ayo kita berikan tumpuan untuk sepakan percuma ini yang bakal diambil oleh kapten pasukan Dion Coles. Coles dengan percubaan terus. Agak berbahaya bola itu kerana ia melantun. Penjara gol tidak mampu untuk menangkap, tetapi sekurang-kurangnya untuk beliau menolak keluar untuk memberikan sepakan penjuru kepada Malaysia. Mungkin sepakan ini tidak berbahaya, tapi mungkin pengaruh gol kerana mungkin in swinger yang menyebabkan bola itu bam di depan beliau, dan mungkin beliau memilih untuk menampak ataupun menepis bola itu terlalu. Arif Aiman ke arahnya pos, ditanduk keluar. Sekali lagi Laos terpaksa menolak sahaja bola ke depan. Syarul Sa'ad menggunakan kelebihan fizikal beliau untuk mendapatkan bola itu. Kominong cuba melakukan backheel, tidak berjaya. Kali kedua berjaya sampai ke Faisal. Kominong untuk Afiq. Tarak itu tidak tepat. Dapatkan gol. Seakan dari belakang. Sekali lagi Malaysia mendapatkan semula penguasaan, tetapi gelecehkan Faisal tidak berjaya. Laos dengan satu lambungan ke depan. Mungkin terlalu jauh untuk dikejar akan sepasukan. Lantaran ke dalam untuk Malaysia. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana pemain pasukan Laos mereka dapat bola di bahagian tengah, terus melakukan hantaran di belakang pertahanan, dan kita mengharapkan pertahanan sedar ataupun fokus lebih baik untuk melakukan dekat pergerakan pemain pasukan Laos. Arif Aiman cuba membelisik, namun ada sentuhan yang cukup penting daripada Bang Tong untuk menidakkan Arif Aiman daripada terus marah ke depan. Sekali lagi, kali ini corner pendek yang diambil Arif Aiman. Dion Coles, cross untuk Kominong, satu set up untuk Faisal Alim, namun dia terkena pemain pertahanan Laos. Masih lagi bahaya untuk mereka. Agak kelam kabut nampaknya ketika ini Laos. Terus ditekan, terus diasak, tetapi setakat ini mereka mampu untuk menyerap segala tekanan itu, untuk mengeluarkan bola dan memastikan Malaysia tidak menjaringkan sebarang gol setakat 12-13 minit pertama ini. Agak lambat untuk mengantar bola ke depan. Baik pressing daripada Romeo Morales. Penguasaan bersama Malaysia dari tengah padang. 5-3. Faisal. Satu je hantar depan. Kominong kepada Afiq Fazal. Arif Aiman nampaknya berada di tengah. Bola terkena tangan pemain Laos, iaitu Kiraron Subhani. Meski minit yang hampir memasuki 15 minit yang pertama, Rudy, masih lagi tiada jaringan. Walaupun boleh dikatakan dominasi secara total yang ditunjukkan oleh Malaysia. Ya, mungkin seperti yang saya kata tadi, pertahanan mereka berhasil begitu baik, disiplin yang begitu tinggi yang mereka lakukan, kerana ada 5 pemain pertahanan dan 4 pemain midfield, dan disebabkan itulah kesukaran pemain pasukan Malaysia untuk menembusi pergerakan pertahanan, dan kita mengharapkan mungkin adanya pergerakan di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk menembusi, kerana seandainya anda ingin
melepasi ataupun menembusi pertahanan. Untuk bahagian tengah sedikit kesukaran, tetapi di bahagian kiri kanan mungkin ada pergerakan yang lebih baik. Roman Morales mengintai antara ke dalam kawasan kotak penalti, tetapi terbias. Kembali semula kepada Romel. Pendek untuk Diocos. Cuba bermain 1-2, namun terpaksa menolak ke belakang semula untuk kawan lain. Baik hantaran ini untuk Ubaidullah. Mengesan Kominong yang tidak dikawal di seberang sana. Sedikit salah faham antara Kominong dan Faisal Halim sebelum satu clearance dilakukan oleh Laos. Setakat ini kombinasi Corbin dan juga Faisal pada pandangan anda? Ya, memang kita tahu dua pemain ini sudah pun beraksi begitu lama tapi mungkin Faisal jangan meloloskan diri dengan satu cross ke arah Jongkos dan melakukan tandukan lebih kemas kerana ada pemain Laos yang melakukan tekanan terhadap beliau. Ancaman itu kurang kemas, berjaya dibaca Habib Fazaya, tetapi hantaran mendapatkan rakan terlalu jauh. Ya, penting untuk pemain kemasan untuk ruang, tidak memberikan lebih banyak ruang kepada mana-mana pemain pasukan Laos untuk bergerak ke hadapan. Disebabkan itulah kita lihat pemain pasukan Malaysia cepat melakukan pressing ketika bola berada di kaki pemain pasukan Laos. Cakap mengenai pressing, itu pressing yang baik daripada Habib Fazaya untuk mendapatkan hantaran ke dalam kawasan yang agak rapat dengan gol. Faiman cuma melakukan individual skill di situ, tapi tidak berjaya untuk melepasi kawalan ketat dua pemain Laos. Dan sekali lagi bola terpaksa dihantar ke depan. Laos mereka ialah counter attack kerana mereka dipaksa untuk banyak bertahan ketika ini. Itulah yang mereka akan lakukan. Dan pada ketika ini, ketika bola berada di kaki mana pada pertahanan, mereka terus melakukan hantaran ke hadapan. Mungkin untuk sekarang ni adalah mereka keluar dari tempat mereka adalah ketika pemain pasukan kemasan menerima mereka disebabkan dia untuk itulah yang menyebabkan kesukaran untuk pemain pasukan Laos bergerak ke hadapan. Lawan lain tengah Selangor ini sedang melawan bola. Sekali lagi terpaksa menangkap ke belakang kerana sedikit lambat. Main kampung besar. Pecah. Arif Haikal. Baik daripada Habib Fazail untuk melepaskan Arif Aiman yang berjaya melepasi kawan ketat. Bangkok. Dia tahi-tahi. Nampaknya semakin fizikal permainan yang ditampilkan oleh Laos. Cool, cross yang rendah. Kemudian dia berjaya dikeluarkan. Laos cuba untuk memperlahankan tempo tetapi agak sukar kerana pantas Malaysia melakukan pressing terhadap mereka. Sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan free kick. Sedikit bagaimana macam ni adik. Gila macam ni adik. Bangun setelah tadi walaupun beliau sudah mendapat bola, rasakan itu sedikit lewat untuk membolehkan pasukan Laos akan sepakan percuma. Apa lagi dia cari? Laos yang lipas satu kemenangan dalam peringkat berbulan Nepal. Lalu Malaysia mencatatkan 3 kemenangan setakat ini, 2-0 atas Nepal sebelum membenam Vietnam 4-0 dan 3-0 ketika menentang Laos 5 hari lepas. Sambil kita melihat Habib Fazail memeluk lawan untuk menghentikan serangan yang cuba dilancarkan. Dan Habib Fazail melakukan penampilan yang ke-9 bersama dengan skuad Harimau Malaya, pemain yang berasal dari Pontianak Johor. Pecahan masuk dalam kawasan kotak penalti, lepaskan satu percubaan. Mereka hadir dan mereka nampak berbahaya. Dano dengan satu percubaan dari jauh memaksa Shihan Hazmi melakukan satu save yang cukup baik. Ya, satu pergerakan itu baik. Kita lihat bagaimana kawalan yang itu baik oleh pemain ini dan satu set yang itu baik yang cuba dilakukan pressing yang sempurna yang dilakukan oleh Damak. Tapi mungkin dengan kesiapan yang ada pada Shihan, dia melayangkan bola itu di sebelah kiri pintu gol, tak memberikan lebih banyak ruang kepada pemain ini untuk menjadikan gol.
ketika percubaan itu dilepaskan, nampak seperti tiada pemain yang melakukan sebarang pressing ataupun menutup ruang yang membenarkan Damon untuk melakukan percubaan jarak jauh itu. Jadi buat kali pertama Malaysia diuji. Sepakat penjuru pertama untuk pasukan pelawat. Swingan yang akan dilakukan dengan kaki kiri. Oh, dia satu set piece yang berbahaya. Idea itu agak menarik. Sekali lagi percubaan jarak. Bapak dia. Sebenarnya daripada percubaan jarak jauh, lihat saja daripada gerak yang kebal. Main jauh je. Padat juga. Memang kena kutuk. Kita dah bola ke? Kita dah bola. Dengan percubaan yang mungkin mengelirukan Shihan Azmi. Vietnam 4-0, Nepal 3-0. Bukanlah permulaan yang kita mahukan nampaknya Rudy Ramli. Main lagi. Kerana kalau kita tengok ini set piece yang betul baik. Kita lihat bagaimana satu hantar bagian dia post. Satu Dia kena baik satu. tapi ada yang kurang Kita kena. oleh mana-mana Oh, pemain. betul. Dan satu rebatan yang betul jarak yang betul jauh dilakukan oleh pemain di jersey nombor 6 ini. Tapi mungkin terbias dan terkena main pertahanan pasukan kebangsaan, iaitu saya rasa Samsul Saad yang terkena kepala beliau yang gagal dibaca Shihan pun dah pecah telur. Shihan sambil pemain ini meraihkan jaringan yang dihasilkan oleh beliau. Ya, kita lihat Syamsul Saad dengan sentuhan terakhir sebentar tadi. Saya rasa percubaan itu on target. Betul. Syamsul Saad cuba untuk menyelamatkan situasi, tetapi beliau tidak mampu. Jadi kemenangan ataupun jaringan yang berjaya dilakukan Kita yakin oleh pun. Danos ataupun Canta Fiksi, pemain jersey 6. Oh, dia betul-betul. Kelebihan pada pasukan pelawat. Jadi reaksi perlu segera ditunjukkan oleh Malaysia. Buat kali pertama Malaysia dibolosi dalam persaingan kelaikan Piala Asia 2027 Rudi. Tak patut dia bolos sebenarnya. Inilah jaringan pertama yang dibolosi oleh pasukan kebangsaan, tetapi satu pergerakan betul baik mereka datang, satu saja percubaan mereka lakukan. Tapi Apa ni? Kesilapan nampaknya Rudi dilakukan. Malaysia perlu berhati-hati ketika ini. Habis. Dengan antara ke dalam kawasan kotak penalti. Kali ini lebih tenang Syamsul Saad untuk mengeluarkan bola. Oh, tetek lah cepat. Syarul Saad untuk mengeluarkan bola. Dan ketika ini Bianco Macam ni lah tak tetek. Faisal Alim. Ruang ini ditutup. Arif Aiman. Cuba melepasi namun saya. Idea yang baik daripada Arif Aiman, tetapi dia Menang ni. mampu untuk meneruskan Dia dengan betul satu bengang. cross. Lihat sekali lagi. Ya, memang Ya. satu usaha yang betul baik lakukan Arif Aiman. Dia cuba untuk melepasi pertahanan, tetapi mungkin kawalan yang kurang baik sambil diberikan asakan oleh pertahanan pasukan Laos sebentar tadi. Dan seperti yang anda katakan tadi, saya rasa mungkin satu serangan dan satu jaringan yang dihasilkan oleh pasukan Laos. Ya. Kena bocor dah bingung-bingung. Ini bukanlah sememangnya dalam perancangan Malaysia. Kita lihat kepada aksi ketika di Laos tempoh hari. Jarang kita menyaksikan Laos melakukan serangan. Sedikit terlalu selesa untuk Malaysia dan merasakan diri. Ya, saya rasa mungkin mereka sudah mencuba sedaya pada ketika ini, tetapi mungkin ketepatan rembatan tadi yang menyebabkan pasukan kebangsaan sedikit, walaupun ada terbiasnya bola itu terkena Syarul Saad, tapi yang menyukarkan Shihan untuk menampan bola itu, itulah yang menyebabkan jaringan itu dihasilkan. Dan kalau dikatakan pemain-pemain Malaysia mungkin tidak mengalami tekanan, pada ketika ini mereka mengalami tekanan kerana kita mengharapkan mereka beraksi dengan betul baik, tapi mungkin dengan jaringan ini sikit sebanyak memberikan mereka wake up call. Tidak boleh memberikan lebih, orang kata begitu mudahnya laluan untuk pasukan Laos ini. Tadi bagi mudah tak tengok bangan. Orang lainnya Dia fikir mudah. Tiongkos ke belakang sebelum tuan orang lainnya. Dari Asak mana teruskan saja. Arif Aiman. Tarang pendek antara Arif dan juga Afiq Fazail serta tadi.
Ada pemain counter attack. Berdua Kena 2 orang untuk Komino. angkut kan betul. Oh, beliau nampaknya ditekan oleh 2 pemain Laos dan kehilangan penguasaan. Pandai ya 2. Sekali lagi Laos Setiap Malaysia dia akan pergi ke 2. 2 melakukan passing yang lebih efektif. Mereka nampak semakin yakin selepas jaringan yang terhasil sebentar tadi. Ke depan tarik di situ Kiravon Subani. Ya, sedikit keyakinan yang ada pada pemain pasukan Laos setelah mereka menjadikan gol. Kita boleh lihat mereka tidak terburu-buru bergerak ke hadapan dan mereka memilih untuk menyimpan bola seberapa lama yang boleh, kerana kalau kita lihat ada 4 atau 5 touches yang mereka lakukan untuk menyimpan bola terlebih dahulu. Ke depan tetapi sudah offside, isyarat kepada linesman di seberang sana. Pembacaan Bangkong sebentar tadi yang berada sedikit offside. 5-0 agak. Sekali lagi Malaysia cuba melancarkan serangan dari sebelah kanan Laos. Sangat orang lain dia sudah bertukar hantaran dengan orang lain ada Faikal. Melepaskan satu hantaran lolos, namun dia terlalu jauh dikejar oleh Romel Morales. Malaysia segera mendapatkan jaringan. Laos sedang mengawal permainan ketika ini. Baik pressing yang dilakukan untuk merampas mula penguasaan. Arif Aiman ada 2 rakan berada di depan. Arif Aiman meneruskan larian, melepaskan Faisal Halim. Faisal Halim satu cross. Sekurang-kurangnya corner untuk Malaysia. Romel terus keras di situ. Namun baik pertahanan yang ditunjukkan oleh Portavo untuk meninggalkan Romel Morales. Satu antara itu baik yang cuba dilakukan oleh Faisal Halim. Bila melihat Romel Morales, walaupun ada satu pemain yang berikan tekanan seperti tadi, tapi mungkin ini adalah percubaan yang terbaik untuk Romel. Walaupun kita mempunyai lebih banyak ruang ke hadapan beliau untuk melakukan talukan dia tadi. Jalan-jalan naik ke atas. Satu lagi sepanjang penjuru untuk Malaysia. Arif Aiman bersiap sedia. Mencari Diogos. Diselamatkan penjaga gol. Nampak dia jaga gol ni. Malaysia meneruskan serangan. Faisal untuk Komino. Cross yang jauh. Sekurang-kurangnya percaya mendapatkan Arif Aiman. Arif Aiman bergelicik, melepasi, namun akhirnya tolakan itu terlalu jauh untuk Dion Rose. Kieran Semene Laos. Bola tu tak laju. Baik sini kena dilakukan oleh Bola tu macam tu je. Letak je. peluang sebentar tadi Keeper dah stay baik itu. Ya, memang peluang keepasan yang betul memulihkan memberikan kontak. Tapi mungkin tandukan yang beliau lakukan tidaklah begitu kuat, kerana penjaga gol sudah pun bersedia untuk menampan tandukan yang dilakukan oleh Yogol, kerana tidak ada mana-mana pemain berikan tekanan kepada diri beliau. Tapi kredit perlu diberikan oleh penjaga gol Barcelona Laos. tangan dua Jaya melepaskan Komino. Cukup baik pertahanan yang ditunjukkan oleh Sukfacat Mentala yang mengawal dekat pergerakan Komino. Cara ke dalam menjagakan jauh pertahanan yang akan dilakukan oleh pemain pertahanan. Jadi dia kena berbalik ni. Mesti berbalik. Morales mengawal melakukan satu set kepada Faisal, tetapi tak mampu kerana ada pemain Laos yang lebih rapat dengan bola untuk mengeluarkan.
Main yang bersikeras. Syarul Saad. Hampir memasuki 30 minit perlawanan. Rudy masih lagi di belakang. Malaysia dikejutkan dengan jaringan cubaan jarak jauh terbias. Syarul Saad yang berusaha keras untuk meletakkan bola itu jauh daripada gol, tetapi ia hanya menirukan Syian Hazmi saja. Laos sedang merencanakan satu serangan mempantas John Cruz melakukan satu tackle. Afiq Fazail untuk Korbinov. Fight to ball ini. Larian yang beras, tetapi adakah bola sudah terkeluar ya? Mungkin sudah pun sedikit terkeluar, tetapi effort yang baik diberikan oleh Arif Aiman. Satu gol terbaik yang dilakukan oleh orang, tetapi mungkin satu sentuhan yang kurang baik. Walaupun kita boleh lihat bagaimana bagaimana Arif Aiman mencuba untuk mendapatkan bola sebentar tadi, dan ini adalah peluang masa untuk kebasan menamakan kedudukan. Tapi sayangnya walaupun tandukan terlebih dahulu yang didapatkan oleh Jongkos, tapi disambut oleh Gobi Ong, tapi tandukan yang didapatkan oleh Gobi Ong sebentar tadi dijaya ditepis oleh penjaga gol pasukan Laos. Ya, Lok Patrick penjaga gol Laos sebentar tadi yang berada di kedudukan yang tepat untuk menidakkan tandukan Korbinov. Saat Tuan lain baik kalau daripada Roman Morales melambungkan bola ke depan, tetapi meloncat tinggi. Otamong Sanggulai berjaya melepaskan Kiraman Subhani. Kad kuning akan diberikan. Kad kuning yang pertama dilayangkan kepada Syarul Saad atas terjang keras atas kebacan Lautong. Ya, satu yang dilakukan oleh Syarul Saad seperti tadi di atas baca memberikan beliau dilayangkan kad kuning. Menang kan? Ya, yang pertama ya, tackle daripada belakang Ya, memang tidak dibenarkan. Ya, perlu lebih berhati-hati dengan segala tercehan yang akan dilakukan selepas ini. Dan sebenarnya dalam situasi satu gol di belakang, kita tidak mahu terus dibolosi. Ketika ini mungkin masa yang diambil oleh pasukan Malaysia untuk berbincang semula apa yang mereka boleh lakukan untuk baki 15 sebelum tamat separuh masa yang pertama. Kita mahukan jaringan sememangnya. Tenang saja pengendali Laos ini yang berasal dari Korea Selatan, Hyuk Jun, manakala Peter Tamowski. Lihat saja daripada wajah beliau, dia mahukan yang lebih daripada 11 pemain yang berada di atas pada ketika ini. Mana akan bersambung semula. Free akan diambil. Kita bersambung. Ada sedikit lakukan yang kurang baik. Cuba mendapatkan Shihan, tetapi dia sedikit jauh dari Shihan. ya mungkin lakukan yang oleh orang. Mungkin saja saya rasa teknik yang kurang baik dilakukan, menyebabkan beri cash atau penjuru kepada pasukan Laos, dan pemain pasukan Malaysia perlu lebih berhati-hati dengan set piece yang dilakukan oleh pasukan Laos. Perlu berhati-hati kerana situasi inilah sebenarnya jaringan berjaya dihasilkan. Untuk Malaysia terkejut dengan set piece yang dilakukan antara rendah ke arah Nipo sebentar tadi. Sebelum satu clearance yang sampai kepada pemain Laos dengan satu lembatan daripada luar kawasan tak mampu terbias oleh Malaysia. Kita lihat sekali lagi. Kali ini tunjukkan berjaya lakukan Roman Morales. Setelah terakhir kepada pemain Laos, sepakan gol untuk Malaysia.
Laos dan atas mengambil goal kick sebentar tadi, tapi jahit dikesan oleh pemain pertahanan Laos. Saat mengantar bola ke depan, baiklah yang Faisal Halim dikawal oleh Supacat Faisal. Tackle untuk menyelamatkan situasi. Maka berjumpa untuk Malaysia. Kalau sama seperti tadi yang melakukan satu antara kena bola, dia melihat area yang dilakukan oleh Faisal Halim. Mungkin antara yang kurang baik yang dilakukan oleh Faisal Halim mesti kaki kiri beliau. Saya rasa pengadil telah mengubah keputusan daripada corner kerana agak jelas sebenarnya tadi memang Faisal Halim yang gagal melakukan cross. Beliau yang melakukan sentuhan terakhir ke atas bola. Jangan jalan ke depan. Goal kick itu melonjak tinggi Kirawan Suvani. Bacan. Baik out. Sekeras untuk mengeluarkan dan menidakkan bola sampai sampai ke pemain Laos secara ke dalam. Ini kau tak Laos. itu dia ni. Putera Kamauski belum pernah lagi tewas sama dengan selaku pengendali Malaysia, dan kita tidak mahu rekod itu tercalar sememangnya. Untuk kita lebih optimis, Rudy, kita ingat dalam perlawanan ketika tentang Laos yang lepas, ketiga-tiga jaringan terhasil di separuh masa yang kedua. Jadi segala-galanya masih terbuka luas walaupun Malaysia berada di belakang kita. Cepat lah. Keeper Zayel untuk lower liner Yonkos. Belakang sebenarnya Paiman kepada lower liner Rosai Ubaidullah. Mungkin Corbin mahu Faisal lebih rapat dengan beliau. Kroos agak sukar ketika ini untuk Malaysia masuk ke dalam. Mereka terpaksa melakukan antara ketegi saja. Ada ruang percubaan jarak jauh, mungkin terlalu jauh daripada Ubaidullah. Mujur penguasaan kembali semula bersama Malaysia. Arif Aiman dalam belum Morales sudah melakukan turning di situ. Dengan pemain Laos yang terbaring di atas padang ketika ini, mungkin berhasil ada pecahan yang dilakukan oleh Morales ke atas beliau. Ya, satu pergerakan untuk baik. Beliau melakukan turning sudah tadi yang dilakukan oleh Romel, tapi mungkin tidak balas yang sedikit lewat dan cuba mendapatkan bola. Mungkin seandainya beliau menyentuh bola itu, mungkin ada pergerakan yang lebih baik. Ya, di sini kita lihat beliau sudah pun dekat kemarahan yang dilakukan oleh pertahanan, tapi mungkin sentuhan kurang baik yang dilakukan oleh Romel sudah tadi menyebabkan bola itu jauh daripada kawalan beliau. Daripada skuad Laos, mereka memangnya skuad yang sangat muda. Bawah mereka iaitu usia 55 tahun, dia dilantik pada Ogos 2024, dan beliau memantau pasukan senior dan juga pasukan bawah 23 Laos. Lagi dia punya hukum lagi tak boleh belah dia. Orang itu tidak Sampai kena bocor. biasa saja dipintas. Sekali lagi racing pantas Malaysia berjaya mendapatkan semua penguasaan. Arif Aiman ditolakkan kepada Romel Morales. Side netting saja. Sedikit saja lagi Rudy Ramli. Malaysia menyelamatkan kedudukan. Lihat sekali lagi. Ya, satu antara di belakang pertahanan dan di sekitar satu sentuhan yang baik yang dilakukan oleh Romel. Okey dah, try dia on target daripada tu hari lagi kalau tepat ke arah pintu gol. Walaupun sudah pun melepasi cakap menjaga gol, dan saya rasa ini adalah gol yang terbaik yang dilakukan oleh Romel Morales.
Jaga gol nampak agak lega kerana bola itu tidak menepati sasaran. Walau bagaimanapun satu through ball yang baik dari Arif Aiman. Sekali lagi Arif Aiman cuba melakukan through ball. Kali ini berjaya dipertahankan oleh Bambang. Malaysia perlu menggunakan momentum ini untuk mendapatkan jaringan pertama mereka. Arif Haikal pada rakan sepasukan Selangor. Faisal Ali, Syarul Saad di seberang sana. Ubaidullah berjaya menesan. Kominong sekali lagi terpaksa mengantar ke belakang. Laos nampaknya boleh dikatakan hampir kesemua pemain mereka turun untuk bertahan, menyukarkan Malaysia melakukan serangan. Betul, macam ni main susah tau. Syarul Saad Dia nak pecahkan orang tu punya. lepaskan Arif Aiman, mengacah sentuhan dalam tubuhnya Morales, tidak berjaya sekali lagi. Syarul Saad berhati-hati, tidak boleh terlalu kasar untuk melakukan sebarang terjang ke atas lawan. Beliau sedang memikul satu kad kuning. Lebih banyak gerakan positif memang ini. Ya, memang betul. Itu lawan banyak cara fikir oleh Malaysia. Ada pergerakan yang lebih baik, tetapi saya rasa kekurangannya adalah ketika dia melakukan passing lane. Kan kau buka kau pakai gol tak gol. Sudah membaca. Kan kau tak pakai gol lah. Mereka kurang idea untuk melakukan hantaran bahagian tengah kerana begitu kompaktnya pemain-pemain pasukan lawan di bahagian tengah yang menyukarkan disebabkan itulah adanya pergerakan di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk melakukan pergerakan untuk melakukan crossing. Lawan lainnya Bukan dia punya. Tetel. tanah pendek saya lakukan oleh Malaysia. Kurang 5 minit tak termasuk tambahan masa yang akan diberikan pengaria. Mengamalkan lagi separuh masa pertama. Malaysia masih lagi di belakang. Masih daripada Syahrinan yang ke-20. Terlihat Romel rasakan beliau tidak melakukan foul, tetapi adil telah mempunyai besok. Ya, saya rasa beliau menarik pemain dalam musim 16 namun sebentar tadi tidak memberikan lebih banyak ruang untuk Rambut melakukan pergerakan untuk melakukan serangan. Boleh dikatakan Jihan memang jarang-jarang diuji sepanjang perlawanan ini. Tapi inilah dia bola sepak. Kadang-kadang anda memerlukan hanya satu saja percubaan, dan satu percubaan itu telah bertukar menjadi jaringan. Lepasan jantan pasukan Laos ini menjatuhkan Syarul Saad. Arif Aiman dia lepas dua kawalan pemain sebelum dia kehilangan footing di situ dan terjatuh. Nah, sudah terburu-buru untuk melakukan serangan ke atas. Baik daripada Corbin. Beberapa option untuk Corbin. Arif Aiman sekali lagi beliau tersungkur dengan tackle yang dilakukan. Corbin cross ke belakang Faisal Halim bila cross itu. Masih lagi Malaysia menekan dan mengasah. Pilih Afiq Razael. Kali ini Afiq mendapatkan option Dion Cruz pula. Ini adalah Faisal Halim. Arif Haikal. Faisal semula kepada Arif Haikal. Sangat luar liner. Dan Kominong sukar untuk melepaskan cross dalam situasi itu. Selama ini kita mahu saksikan satu gol berjaya dilakukan Faisal Halim.
Bola yang sampai kepada beliau. Faisal menggelincir. Faisal terjatuh. Tiada penalti. Kata pengadil. Faisal berusaha keras dalam situasi itu. Mungkin ada option di sebelah kanan beliau. Betul juga. Sambil kita melihat Arif Aiman ketika ingin menggelincir masuk dalam kawasan penalti. Arif Aiman. Berliar bola itu. Kita bagaimana Arif Aiman cuba masuk ke dalam, ada dua pemain pertahanan yang cuba menjekat kemarahan yang dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi beliau berjaya melepaskan rebatan. Tapi sayangnya rebatan ini jauh bersasar daripada dianggur pasukan Laos. Rasa satu efek itu baik, dan di sini kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim. Ada 3 pemain yang menyekat kemarahan beliau. Tapi kita lihat bagaimana beliau meminta mungkin apabila Esau daripada pengadil mendapatkan sepakan penalti. Arif Aiman diberikan kepercayaan kepada Klamowski untuk turun selaku kesebelasan utama menggantikan tempat Nazmi Faiz. Itu satu-satunya pertukaran kepada Klamowski untuk permulaan perlawanan ini. Arif Aiman bermain 1-2 di situ dengan Romel Morales, tidak berjaya. Sudah pun masuk 45 minit. Dengan 2 minit saja tambahan masa diberikan oleh Malaysia. Komino antara dalam kawasan kotak penalti, sedikit terlalu jauh. Satu clearance untuk meredakan situasi. Penyokong Isedia memberikan semangat kepada Harimau Melaya untuk mendapatkan jaringan sekurang-kurangnya sebelum tamat separuh masa yang pertama. Oh, nampak agak berang di situ. Medali yang berasal dari Korea. Oh, baik untuk Faisal Halim. Satu jalan ke tengah. Tak berjaya sampai pada Arif Aiman. Tetapi sudah penitia whistle. Kita kena. 10 minit. Mangkuk tu. Ada satu gerakan yang terbaik terhadap set yang terbaik yang dilakukan oleh pemain. Lihatlah yang dilakukan oleh Faisal Halim. Beliau melihat saya rasa Arif Aiman yang tidak dikawal, dan di sini mungkin kita boleh saksikan Faisal Halim melakukan cutback, tapi ada kena pemain pertahanan yang cuba mengeluarkan bola itu sambil bola yang terkena tangan Walid sebentar tadi. Gol curi masa sememangnya. Jadi separuh masa yang pertama yang saya rasa tak ramai jangkakan perkara ini akan berlaku. Walaupun secara keseluruhannya lebih kita lebih banyak melakukan serangan, kita lebih mengawal permainan, tapi belum ada rezeki jaringan itu lagi. Dan belum tamat lagi. Arif Aiman dikawal ketat. Masih Arif Aiman. Cross. Oh, dikeluarkan. Arif sangat terpaksa menantang di belakang semula. Mungkin satu serangan terakhir boleh dilakukan. Peluang gol. Betul, sumpah terlepas. Mungkin Romel tidak menjangkakan bola di belakang jauh. Cepat beliau. Terlalu banyak Ada cantik kan cantik. bola itu. Walau bagaimanapun. Tak malu. Kita lihat sekali lagi. Ya, sekali lagi waktu antara bahagian siksat Laos, tapi sayangnya mungkin seperti yang dikatakan Sudin, dia tidak menyangka, dan saya rasa mungkin dia boleh melakukan satu first touch terus kalah saja gol. ya. Tapi mungkin dia merasakan Syahrusan dapatkan bola itu terlebih dahulu. Dan dalam pada ketika itu juga whistle telah pun ditiup